Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Apa khabar semua? Hari ini hari Ahad. Kita santai cerita tentang satu lagi topik yang paling penting untuk kesihatan kita. Ada orang menanyakan saya, Dok, you buat apa sekarang tentang coronavirus dan sebagainya, mana yang kita telah lihat setiap hari ada news. Baru-baru ni ada cerita kes-kes yang 10-20 ribu orang. Kat Malaysia ada sampai cerita-cerita kat surau, kat masjid dan sebagainya, saya faham. Okey, yang penting kalau kita gaduh apa sangat pun kat luar sana, kita tidak dapat menjawab selain daripada menjaga kesihatan, basuh tangan, sehinggakan anda pun tahu kan, saya dah keluarkan apa tu spray, apa namanya, RX Viro ni kan. Tapi bukan tujuan kita nak cerita tentang RX Viro saja hari ni, sebab itu penting untuk kebersihan supaya kita tak tempuh tempat-tempat ataupun permukaan yang mana ada kemungkinan jatuhnya droplet daripada orang yang dah kena COVID-19. Yang penting ialah kita kena jaga, saya selalu kata kita kena jaga diri sendiri dahulu dan family kita dahulu. Kalau setiap family, kalau setiap keluarga menjaga diri masing-masing dan faham supaya kita dapat menghindar dulu. That means prevention is better than cure, betul tak? Untungnya pula 90% daripada kes-kes yang kena COVID-19 ni, insya-Allah sekarang rate of mortality cuma 2%, kan? Jadi kalau 2% ni saya kira masih rendah. Walaupun rendah, kita kena risau. Sebab apa? Kalau tak risau jadi macam Italy, betul tak? Italy sebab tak kisahlah kan, masa mula masuk 3-4 orang, tak ada masalah. Lepas tu jadi 10, jadi 20. Mula-mula dia graf sikit je, lepas tu dia naik mencacak macam tu. Jadi kita risau. Jadi selalu bila saya tanya, saya tak ada jawapan. Jadi saya cuma dulu cerita tentang minum air bukan citric acid, citrus fruits, atau seperti air limau, betul tak? Sama ada suam ataupun air yang dimasukkan perahan buah limau ataupun lemon, itu semua tu bagus. Sebab dulu masa saya cerita dengan minuman air kelapa sekali semua, ramai orang tertawakan saya sehingga akan menjadi isu pula. Jadi saya tak mau gaduh dengan sesiapa yang tak percaya apa saya kata, sebab itu hak anda. You tak percaya pun tak apa. Tapi bila zaman sekarang dah lebih 2 bulan kena COVID ni, bila China dan di Europe dah membuktikan bahawa vitamin C adalah merupakan makanan ataupun suplemen utama sehingga kan boleh merawat, bukan kata takat menghindar atau sebagai meningkatkan imun sistem sahaja, tapi dia juga boleh merawat. Jadi salah ke dulu masa saya cerita tentang minuman citrus? Tahu tak kenapa minuman citrus tu saya galakkan dulu? Saya dah agak, sebab zaman dulu masa kena SARS dan kena flu dan kena MERS dan sebagainya, memang saya pun menggalakkan orang minum minuman yang berada vitamin C. Jadi bila baru ni saya keluar kat sinar harian tu, menjadi satu bahan tertawa pula. Tak apa, orang boleh tertawakan saya, tapi saya bersyukur sangat sebab bila saya mendapat tomahan dan sebagainya, saya syukur dan saya terima kasih kepada anda kerana you membenarkan saya belajar lagi, memberi semangat, dan saya suka kepada cabaran macam ni. Dan hari ni bila saya cakap tentang minuman citrus dan air kelapa semua tu, orang dah tak ketawa lagi dah. Orang kata, "Allah, betul lah doktor yang you cakap dulu." Memanglah, sebab virus, bakteria, imun sistem, penjagaan yang utama dari sudut pemakanan yang utama ialah vitamin C. Okey? Orang dah masuk IV vitamin C semua untuk orang tua-tua yang sakit kat China, semua dah bertantan orang hantar vitamin C, tahu tak? Jadi saya bersyukur sebenarnya. Saya tak marah siapa-siapa. Saya cuma ada sikit geram dulu masa orang cuma menuduh tanpa dia nak menyiasat dulu. Tapi tak apa, itu budaya manusia, mereka suka. Jadi saya hormat anda yang menegur saya, dan kalaupun tomah saya pun saya boleh terima. Cukup. Okey. Tapi yang penting yang saya kata dulu ialah setiap hari minum banyak minuman-minuman yang penuh dengan vitamin C. Tak semestinya lemon saja ataupun orange saja. Ada banyak buah-buahan lain dan sayur-sayuran seperti nanas dan sebagainya pun ada vitamin C. Bahkan semua jenis buah-buahan kebanyakannya ada vitamin C. Jangan risau, okey?
Okey, baik, itu satu. Tapi kalau pergi kedai makan, nak order minuman, daripada sekarang sila order minuman yang berlemon. Kalau boleh tanpa gula. Mula-mula you rasa macam apa tu, kelat ataupun masam lah kan. Tapi acquired taste. Faham tak acquired taste? You boleh rasa lama-kelamaan, boleh lah minum. Taklah teruk sangat. Especially kalau dia panas. Lepas makan, you hirup, wah cun. Sambilan tu ada air kelapa, kalau tak ada lemon order air kelapa. Dua ni kalau you ambil setiap hari, kalau terutama sekali rasa badan nak macam flu, nak fever sikit-sikit tu, tak semesti semua yang sakit, tak semesti semua yang batuk ataupun ada running nose sekarang tu kena COVID. Yang tu you kena faham, sebab tu jangan panik, okey. Cuma kena pergi check lah dulu, betul tak? Sebab apa nanti kalau sekejap saya check ya, sebab ada masalah kat bahagian Instagram saya. Kesian orang Instagram pun nak tengok juga. Okey, sabar okey, tadi terputus, minta maaf. Man Hamid, Nourishku, pisang ada vitamin C, yes, tapi dia lebih banyak potasium. Boleh, semua jenis buah. So hari ni kita sembang-sembang sikit tentang orang bersembang panjang kat luar sana tentang vitamin C dan COVID-19 dan sebagainya. Kita dah tak larat nak baca, bahkan kadang-kadang ada fake news pun banyak juga. Berhati-hati dengan terlalu percaya semua. Yang penting tengok family you. Jadi kita baru nak mula, kita ucapkan selamat datang semua yang baru join saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya mukadimah. Dia bukan mukadimah, dia cuma nak luahkan perasaan, mengatakan setiap sesuatu yang saya cerita tu memang ada background, yang ada study yang saya baca. Bukan seronok nak bagi orang kata apa cerita, walaupun saya mengopi dengan anda, sembang-sembang, tapi saya nak anda bermanfaat. Jadi siapa yang dah ikut saya tu, alhamdulillah, you bersyukur banyak. Sekurang-kurangnya yang kita recommend dulu tu betul. Bahkan orang sekarang dah banyak bagi berapa gram. Jadi kalau you nak order vitamin C, nak minum ke, nak pergi beli kat farmasi, make sure yang pure. Kalau you tak tahu, you boleh check dengan link saya. Saya pun tak buat vitamin C, saya import yang pure. Tapi yang saya punya tu rasa tak sedap. Sebab apa? Dia pure tak sedap. Kalau yang tak pure tu dia masuk, iyalah kan, dia masuk orange lah, dia masuk peel lah, dia letak dalam air yang keluar buih, semua tu banyak pengawet, banyak dia punya anti-caking, bagi tak mau dia pecah kan. Dan banyak bahan-bahan yang, kalau vitamin C tu saya tak tahu berapa persen saja. So yang ada, yang saya punya tu dia panggil liposomal, it's very good. Saya tolong import pada you, kalau nak sila, tapi dia agak mahal sikit ya. Saya makan benda tu hari-hari, minimum 1 gram pagi, 1 gram petang, tu minimum. Saya ulang, minimum 1 gram pagi, 1 gram. 1 gram maksudnya kat kedai tu cuma paling tinggi 500 miligram. So 1 gram pagi, 1 gram petang tu minimum. Kalau you rasa tak sedap badannya, 5 gram satu hari. Kat China, orang yang bertahan tu, dia orang makan 10 gram setiap hari. Kadang-kadang sampai cirit sikit. So cukuplah kalau dapat 2 hingga 5 gram, dah cantik. Yang penting sekali, tak payah beli, you banyakkan makan benda-benda yang berlemon, berlimau, okay, yang ada citrus. Okey, saya janji nak habis dah cerita tu, tapi saya takut you lupa-lupa benda-benda simple macam tu. Apa lagi yang saya buat sementara 2 bulan dah lepas COVID melanda, dia dah menular sebahagian besar daripada negara kita pun. Kita kena hati-hati, kita respect neighbor kita seperti Singapura, sebab mereka berjaya membenteras lah sebenarnya. Mereka dah hampir dah level dah sekarang. Jadi kita tengok apa negara jiran buat, betapa seriusnya dia tutup tempat-tempat yang berkenaan. Ini nanti jadi sensitif pula. Tak boleh semayang tempat ni, tak boleh masuk surau dan sebagainya. Nanti you marah saya pula. Tapi saya terus terang, memang Tuhan pun kata kita kena ikat camel dulu, faham tak? Kita kena ikat unta dulu, faham tak bahasanya? We have to tie up the camel first before we go anywhere else. Tak boleh lepas je camel tu. Maksudnya kita kena usaha dulu, baru kita berserah kepada Allah SWT. Memang kita combine dua-dua sekali. Kalau Allah kata kau duduk dalam gua mana pun, you isolasi, maksudnya home isolation kan. Kalau duduk dengan tempat yang dalam batu pun, kalau Tuhan nak bagi sakit, kena.
Okey, jadi janganlah you salah faham apa yang saya kata ni. So kita usaha seterusnya apa yang saya buat setiap hari ialah memang saya spray tangan. Okey, spray saya pakai yang saya buat sendiri punya. Kenapa yang saya buat sendiri punya? Sebab terlalu banyak kat pasaran sekarang. Saya nak kata tak boleh percaya, saya tak tahu, tapi banyak orang ambil kesempatan. Saya buat sendiri. Saya tahu dalam ni saya tak mau ada alkohol. Sebab apa? Salah satu daripadanya alkohol jarak jauh atau jarak panjang, walaupun ada video-video mengatakan kalau tak ada alkohol tak efektif, itu bagi mereka yang belum tahu apa lagi teknologi yang ada kat pasaran. Sebenarnya di dunia ni, kalau you tengok di Russia, di tempat seperti Estonia, mereka ada teknologi dengan air dan special garam. Mereka pakai electrophoresis, dia boleh tukar yang dinamakan enolite dengan ketolite tu. Kalau you pandai mix dia, dia boleh keluar. Dan kalau spray macam ni tak sampai 30 saat. Okey, dan you bagi kena semua tempat seperti mana yang diajar, semua kita ikut perintah daripada Kementerian Kesihatan. Itu bagus. Dia suruh bagi kena tempat-tempat sampai macam tu semua kan. Nanti you dah belajar sampai ke pergelangan tangan pun kena buat, tu tak? Okey, you buat macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia buat kat ujung tu. You tahu tak kenapa dia buat macam tu? Sebab nak bagi masuk dalam kuku-kuku pun. Tu bagus. Okey. Dan yang jenis RX Viro ni, dia cuma perlu you buat apa? 30 saat dia akan kering sendiri. Okey. Walaupun dia tidak ada alkohol, dia boleh melalui cuaca Malaysia ni, tak perlu bimbang, dia mesti akan kering. Okey. Siapa lagi? Lemon Napsiah namanya. Okey, wak ketari. Lemon pun tak boleh banyak, nanti perut usus. Tak, jangan risau. You tak boleh ambil sebanyak yang sampai perut you rosak. Don't worry. Body kita tahu sendiri. Kadang-kadang nanti dia akan cirit secara otomatis. Ros Aniza, saya ada gastrik, lemon pedih. Don't worry. Ramai orang salah bulan. Bila you ada gastrik, you tak boleh ambil lemon. Boleh. Bukan you suruh perah lemon. Macam tu kan. You masuk dalam air lah. Nanti saya cerita untuk menenangkan lagi perut yang rosak ataupun risau ada gastrik dan sebagainya. Satu, saya buat macam ni. Nombor dua, pagi-pagi yang saya buat, okey, untuk cuba menahan diri supaya tak kena. Kalau Tuhan nak bagi juga, kita tak boleh buat apa-apa. Ingat, kita berdoa aja. So, saya pakai apa? Saya pakai Arextra. Arextra ni ialah anda tahu adalah untuk mineral. Badan kita perlukan mineral untuk menguatkan immune system kita. Tak gunalah kita cuma minum lemon saja, tapi mineral-mineral lain tak cukup juga. Faham tu? Vitamin C is very good, tapi vitamin C saja dia the best, tetapi kalau tanpa support adik-beradik dia tak boleh hidup. Boleh faham tu? Okey. So kita ambil mineral yang memenuhi kehendak seharian, iaitu 5 titis pagi, ni namanya Arextra, dan 5 titis petang. Dalam air minuman kita yang kita buat pagi dengan garam tu, ingat tak? Yang ni mineral concentrate, very good. Okey, so seterusnya saya ambil sebelum makan ataupun kadang-kadang selepas makan pun boleh, jangan risau. Ada orang ambil selepas makan, ada orang ambil sebelum makan. Namanya Sacha Inchi Oil. Okey, saya ambil mengikut apa kehendak saya. Tapi selalunya saya recommend untuk lepas makan. Okey, sebab yang ni ialah fat soluble. Ada apa dalam Sacha Inchi semua tahu? Ada omega 3, omega 6, omega 9. Yang ni banyak makanan tak ada dalamnya, kecuali kalau you makan ikan. Tapi kita kan tak galak ikan. Kalau zaman-zaman yang ada banyak merkuri laut semua ni, kita kurangkan ambil ikan. Boleh tak? Okey. Baik, sekarang tiba masanya apa lagi yang makanan yang sesuai untuk kita menahan diri supaya tidak banyak berpenyakit. Zaman sekarang kita tak boleh banyak berpenyakit, sebab kalau datang virus, tak kira lah COVID ke SARS ke atau flu biasa pun, dia boleh mengganggu dan orang risau kalau kita bersin atau kita batuk. Faham tak? So kita tak maulah saya sambil bercakap ni saya terlupa. Selalunya saya minta you bagi love kan, tahu tak? Hari ni dah berdosa dah. Terlalu laju cerita. Tak minta you tolong sama saya bagi love dan bagi like dan share untuk orang-orang kita, terutama sekali kita doakan kepada orang yang tengah sakit sekarang. Tak kira sakit, tak payahlah sampai COVID, insyaAllah kita minta siapa yang ramai lagi lebih daripada sakit COVID yang tengah merana sekarang ya. Dan penyakit-penyakit lain ni pun saya nak huraikan hari ini dengan satu jenis bahan yang saya pakai dan saya gunakan untuk family saya. Cucu-cucu saya pun saya dah mula recommend sejak saya kenal lebih mendalam apa yang dinamakan Arabic gum. Okey, bentuknya Arabic gum macam tu. Okey,
Dan kenapa you kena ambil Fiber Up, saya nak cerita. Okay, Fiber Up adalah brand yang saya buat sendiri, tak malu saya cerita. Pasal apa nak malu? Kita buat benda-benda yang elok, kalau boleh kita kongsi, itu merupakan sebagai satu amal juga. Saya mengharapkan anda berfikiran yang sama juga. Sebab siapa yang ambil 6 gram pagi sekali, petang sekali, saya nak cerita kenapa Arabic Gum merupakan saya punya pilihan yang lately, especially ketika banyak sangat orang cerita tentang kesakitan dan takut kepada penyakit ni. Kita kena cuba mencari jawapan, walaupun kita tak garanti. And ini saya mulakan dengan disclaimer dulu. Tahu disclaimer tak? Disclaimer ni jangan pula you kata, oh doktor, saya ambil Fiber Up ni, saya masih lagi sakit tu sakit ni. Itu mungkin ada masalah lain lagi. Tetapi kalau kebiasaan, memang ada kebaikan. Saya tunjuk ya. Nombor 1, dalam Al-Quran sendiri dah tertulis, ada kan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, ayat yang ke berapa? 57. Saya baca sikit lah, saya tak pandai, jadi saya tulis sikit. Kod-kod anda ada ustaz kat sini, nak marah saya pula kalau salah. Saya tak boleh hafal semua kan. Dan kaum pula, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepada kamu mana dan salwa. Jadi mana dan salwa tu, mana adalah jenis makanan, salwa tu adalah satu jenis burung yang dibagi kepada siapa. Dan lepas tu ada lagi ayat tu mengatakan dan makanlah makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiayakan kami, dan mereka lah yang menganiayakan diri sendiri. Okey, ni ayat Al-Baqarah surah 57. Yang penting dari sudut sains, bila Quran dah tulis macam tu, kita kena cuba carilah. Sebab Tuhan dah kata yang ni adalah makanan yang baik-baik, dan mesti ada. Kalau kata baik tu bukan dari segi baik dari sudut apa, pastinya baiknya dari sudut menghindarkan penyakit, barulah badan boleh jadi baik. Betul tak? Masuk akal tak? Contoh, kalau Tuhan kata sauda bagus, madu bagus, apa lagi buah tin, buah zaitun dan sebagainya, itu kita kena study. Tapi hari ini saya sempat kupaskan bahan yang saya pakai hari-hari untuk cuba menangani masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Okay. Dalam banyak-banyak makanan, dia bagi lebih kurang dah 2,500 tahun yang lepas punya cerita ni. Bani Israel, anda semua tahu kan, Bani Israel ni dia special sikit. Tuhan bagi kat dia special orang kata apa, hak-hak yang tertentu. Sehingga kan ada satu tanah dulu Tuhan dah bagi, suruh dia duduk elok-elok, bagi makanan, dan antara makanan yang terbaik Tuhan dah bagi kan. Semasa dia orang tengah sengsara tu, ingat tak satu ketika masa dia dikejar oleh Firaun, betul tak? Dia pengikut Nabi Musa, betul tak? Lepas tu bila Tuhan kata jangan risau, makan benda-benda yang macam ni, antaranya ialah mana dan salwa. Mana tu sebenarnya zaman sekarang orang dah buat kajian di Gunung Sinai sana, tempat dia orang tinggal dulu tu, ada peninggalan yang dinamanya Arabic Gum. Dan sekarang banyak ditanam di mana? Di negara Afrika, di kawasan Sudan terutama sekali. Sudan adalah pengeluar utama. Tapi ada negara seperti Senegal, Chad, yang terbesar lah, ada sikit kat Pakistan, India, semua tu tak berapa popular. Bahkan dia pula kena tanah yang sesuai. Tak semestinya, kalau contohnya durian Malaysia dengan durian Thailand kan lain, durian Indonesia dengan durian Brunei kan lain. Sebab ada kaitan dengan tanah. Faham tu? Jadi seronoknya saya cerita ni, di antara 1,300 spesies pokok Arabic Gum ni, cuma 1-2 je yang paling top. Yang terkenal sekali namanya Acacia Senegal. Mungkin asal benihnya daripada Senegal, saya tak tahulah kan. Tapi Acacia sebenarnya bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi, mana ni, yang orang sebut amanah tu, sebenarnya mana tu maksudnya ialah seperti dalam bahasa Arab dinamakan manoha. Manoha itu maksudnya apakah ini? Macam satu soalan pula. Jadi benda ni, bahan ni macam satu magic sebenarnya. Dan mana taknya daripada 1,300 spesies, cuma 1-2 ni saja yang iktiraf sebagai the best. Dan paling top ialah namanya Acacia Senegal. Jadi saya pilih dalam Fiber Up ni, saya masukkan pure. Pure maksudnya tidak campuran lain apa-apa, cuma Acacia Senegal. Ramai juga di pasaran semua ada jual Acacia Senegal. Saya tak mau komen, tapi saya dah belajar banyak tentang Acacia sekarang. Rupanya dia banyak grade.
Okey. Ada orang kata 4 grade, ada orang kata sampai 5 grade. Tapi tak apalah, grade apa pun 4 atau 5 grade, yang penting you ambil grade berapa? Grade pertama. Soalannya, macam mana you nak tahu you makan setiap pagi you minum ni, ni kena campur dengan air kan? Dengan air tu, macam mana you tahu you dapat grade 1 atau grade 2 atau grade 3, grade 4, 5 tu hampas lah. Tetapi hampas pun akasia ni, Tuhan bagi dia punya rezeki kepada orang yang hutan, bukan hutan, apa ni, apa tu, desert, faham tak? Jadi padang pasir ni penuh dengan pokok-pokok macam ni. Kalau you tengok macam tak ada, kalau musim tak ada daun, tak ada langsung, nanti kosong macam nak mati besok pokok tu. Tapi dia punya getah bila keluar, getah itulah yang kita pakai sebagai dijadikan, bila dia dihaluskan jadi akasia Senegal, namanya fiber up. Fiber perkataan pun fiber up. Okey, saya nak cerita tadi ialah apabila macam tu sekali dia punya apa tu penjagaannya. Jadi bila orang tengok permintaan banyak, dia mulalah buat. Tapi saya kata tadi, kalau hampas-hampas pun, tempat-tempat yang apa tu grade-grade yang tak bagus pun, dia orang tak buang semua. Ada tempatnya, sehingga kan boleh buat cat, boleh buat bahan-bahan untuk painting, boleh buat sampai orang buat maskara pun, ada orang boleh buat chewing gum, ada orang buat minuman Coca-Cola dengan Pepsi. Kalau tak ada Arabic gum, dia orang dah tutup lama dah, sebab dia perlukan emulsifier. Jadi grade-grade untuk minuman, makanan, untuk buat apa tu ink dan sebagainya tu, itu asing. Tapi untuk makanan kita kena ambil cuma yang grade 1. Jadi saya sendiri, saya dah kata, saya mesti pergi tempat ni, saya kena tengok betul-betul nak import macam mana, nak ambil grade berapa, belajar elok. Rupanya nak proses pula ada 2-3 style. Ada yang panas, ada yang jenis sejuk, ada yang macam apa tu, jenis-jenis yang dia grind dahulu dan sebagainya. Tapi yang penting sekali, jangan ada sesiapa yang goreng kat you, temberang kat you, kata semua mana ataupun semua akasia sama. Sebab tu bila you nak order tolong order fiber up. Sebab nombor 1 ialah dia telah dikenal pasti sebagai grade 1. Nombor 2, dia dah dapat halal certificate untuk kilang dia yang pembuatnya. Okey, kita tengah proses nak ambil nama fiber up ni dihalalkan juga. Kilang proses ni dah halal, jadi dia akan keluar benda yang halal saja. Faham tak? Saya mesti nak MAL number, saya dah dapat semua, baru saya recommend kepada anda. Sebab ini dah diiktiraf sebagai fiber. Kalau sebagai makanan, dia tak perlu MAL. Kalau dah sebagai fiber, dia perlu MAL number. Jadi kita dari sudut kelulusan, kita dah tak risau. Okay, yang penting ialah macam mana benefit. Sebab orang yang paling mustahak orang nak ialah benefit, betul tak? Okey, Nur Azizah, kita sambung seterusnya, apa sebab lagi? Makanan daripada Bani Israel ni memang kita kena respect, walaupun kita setengah orang kata, oh buat apa cakap pasal Bani Israel semua ni. Kan saya kata, kalau dia orang tak apa tu derhaka pada Tuhan, ingat dia orang masuk syurga semua, betul tak? Sebab apa? Dia orang tu daripada Taurat dan apa Injil lagi dah ada cerita-cerita tentang dia orang, dan juga tentang makanan Al-Manani pun dah ada. Okey, Arabic gum. So sebenarnya Arabic gum ni yang saya beri nama fiber up ni sebab dalam Arabic gum ada, dalam fiber up ni ada 80%, sehingga 85% semuanya berbentuk prebiotik. Prebiotik anda tahu adalah makanan untuk bakteria bagus. Bila bakteria bagus, badan jadi bagus. Senang cerita. Okey, orang dah faham. Dulu orang tak tahu pasal apa bakteria boleh menyebabkan badan sihat. Tapi sejak kebelakangan ni, sejak ada internet semua ni, orang dah study. Oh, rupanya kalau kita jaga bakteria yang baik, dia yang akan menjaga badan kita. Dahsyat tak kan? Jadi anda tahu kan, kalau kita bandingkan dengan susu cuma ada 10% je prebiotik. Susu yang kita minum tu, okey. Sama juga susu apa tu breastfeeding, daripada ibu-ibu punya susu pun dia punya prebiotik cuma 10%. Tapi dalam fiber up ni, dalam apa tu akasia Senegal ni, dia ada 85% terdiri daripada prebiotik. Berarti mereka telah diiktiraf sebagai nombor 1 bahan makanan yang terbanyak prebiotik. Dahsyat dah. Okay? So kalau you nak beli mahal-mahal daripada Japan, import daripada botol yang kena masuk dalam peti ais, itu kan dah susah. Nombor 1. Nombor 2, tak tahu dia live tak live lagi. Nombor 3, apa tu, datang daripada mana dia punya bakteria yang dibuat tu semua. Dia tak perlu tu semua kan. You ambil yang ni,
boleh bawa ke mana-mana. Dan sekarang saya nak cerita number 7 sekarang. Saya dah cerita-cerita ni, saya tengok poin saya dah number 7. Dia bila kita minum ni, bila dia masuk dalam perut kita setelah diproses, ingat dia soluble fiber. Dia larut dalam air, tetapi dia tidak didigest oleh kita punya asid ataupun stomach kita, usus-usus kita, dia tak ganggu. Dia masih lepas kat sana. Dia senang larut dalam air, tapi dia boleh lepas sehingga bila diproses oleh bakteria yang baik. Saya ulang, bila diproses oleh bakteria yang baik, dia akan keluar apa yang dinamakan short chain fatty acid. Short chain ni bukan short change, tersalah cakap tu. Short chain, rangkaian lemak yang dia panggil pendek, okey, fatty acidnya yang pendek, okey. Short chain fatty acid ni dia boleh mengeluarkan satu namakan butyrate. Butyrate ni untuk saya ingatlah, tapi saya nak bagi tahu kenapa bila orang ambil fiber ni dia boleh tahan sampai sehari, kadang-kadang dia tak makan pun boleh. Kalau dia ambil 2 kali sehari, memang seharian tu kalau dia cuma dengan air dengan fiber gum ni saja, dia dah boleh hidup. Sebab apa? Tenaga. So butyrate adalah satu bahan tenaga yang terbaik yang diproses oleh kita punya usus. Seterusnya, nombor 8. Anda tahu prebiotik. Kenapa saya bagi sebab saya minat sangat dengan prebiotik ialah lama dah saya cari. Bila dapat fiber up ni betul-betul, saya tengok orang yang bila saya bagi masalah autoimmune yang ada kaitan dengan leaky gut. Pernah dengar leaky gut tak? Perut kita terbocor-bocor tu. Itu cerita-cerita moden sekarang. Banyak berpuluh jenis penyakit yang asal-usulnya daripada leaky gut. Seperti SLE, seperti rheumatoid arthritis, seperti eczema, seperti psoriasis, seperti penyakit apalagilah sakit-sakit tulang ini kan, multiple sclerosis, nama-nama yang tak pernah dengar kan. So penyakit yang kronik, okey, ini menyebabkan orang takut kepada leaky gut. So bila dia masuk dalam perut kita, pendek cerita dia boleh tolong tampalkan. Ni cakap orang kampung lah, boleh tutup tempat-tempat yang bocor tadi. Dahsyat tak? Okey. So Abdul Samad, berapa RM? Jangan risau, itu you tengok ke atas, you tengok ke bawah, you admin kan, PM ke admin saya. Saya pentingkan kepada knowledge dulu. Kalau tidak you beli je tak guna, you kena faham, okey, baru seronok. Okey, number 8, hilangkan leaky gut. Number 6 yang saya suka, bila hadir Rasulullah SAW kata setiap penyakit tu datangnya daripada perut, asal daripada perut kita, dan setiap penyakit tu ada ubatnya. Yang ni menjadi motivasi saya. Satu, setiap penyakit ada ubat, so kita kena carilah, ataupun penawar mesti ada. Kita mungkin belum jumpa je, tapi kadang-kadang kita nak cari yang mahal, yang buat daripada Universiti Stanford, nak buat daripada Harvard semua, rupa-rupanya ada kat padang pasir kat Sudan je, betul tak? Mana tahu, nampak dia orang kampung, tapi Tuhan tu kan maha kaya. So apa jadi, pentingnya you tahu sumber penyakit tu daripada perut. Jadi perut nak jaga dia apa? Macam mana kita nak proses, nak pergi cuci ke perut? Tak. Kita kena sentiasa bagi makanan. Sebab yang jaga, cuci, detox semua tu dibuat oleh pekerja kita yang makhluk halus Tuhan namakan bakteria baik. Akkermansia, lactobacillus dan semua tu memang baik. So di dalam kuasa perut kita, you tahu kan bakteria boleh mengeluarkan B12, B3 dan K. Anda tahu kalau you ikut DND diet, kalau you terlalu serius dengan DND diet, you bukan tak bagus. Tapi bila kita tak makan bahan-bahan berdaging, bahan-bahan yang daripada binatang atau ikan semua, dia tak dapat keluar dia punya B12. Dia kita kena suplemen B12. Rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki kat saya hari ni. Saya kenapa minat sangat nak cerita kat you ni? Sebab saya ada masalah dengan B12. Maksudnya kita yang banyak sayur, banyak buah, tak suka, tak boleh makan daging, pantang sebagainya tu, kita kena suplemen B12. So sekarang dah ada jawapan. You tak payah suplemen lagi dah, tak payah beli kat farmasi. Kita cari jalan tak mau pergi farmasi je, faham tak? So kita ganti dengan Fiber Up. Fiber Up dalam ni dah automatic ada B12. Yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh bakteria. Okey, kita cuma supply makanan dia saja. Apa pun yang saya cerita sekali tadi, kalau you lupa nak cerita kat I, Fiber Up ni satu kelemahannya satu je, dia tidak ada omega 3. Sebab tu saya sekarang omega 3 saya ambil daripada sacha inchi oil. Omega 3 untuk apa? Untuk penjagaan otak, jantung dan pembuluh darah, supaya dia senang perjalanan darah. You tahu kan omega 3 seharusnya datang daripada mana? Dari ikan. Lagi sekali, ikan sebenarnya bagus, tapi malangnya.
okey, sekarang dah tak apa, boleh makan. So Sacha Inchi Oil adalah makanan yang ketiga. Satu tadi saya kata apa? R-Extra. Nombor 2 Fiber Up. Nombor 3 ialah Sacha Inchi Oil. Jadi tiga-tiga ni adalah makanan yang saya amalkan setiap hari. Saya doakan semoga saya pun sihat supaya boleh buat kerja banyak sikit. Dan saya selalu tengok pesakit. Jadi saya pun takut juga, mana tahu dia orang datang daripada mana. Dan orang sakit ni senang lebih kena virus kan. Jadi saya kalau boleh nak tutup je klinik, tapi tak sampai hati lah. Sebab apa, setiap kali mereka PM nurse saya, kata doktor nak jumpa juga, walaupun sekejap saya nak jumpa juga. Jadi kita pernah sakit. Jadi saya pernah kena kanser. Saya faham macam mana sakitnya orang, faham tak? Jadi macam mana desperate. Jadi saya mengharapkan Tuhan panjang ke umur saya lah. Sebab apa, tapi tak boleh harap aja kan, tak boleh doa aja kan. Saya kata apa, kena beramal. So balik kepada cerita seterusnya. Untung ke-8 ialah B12 yang susah nak dapat suplemen, kena beli. Kita sekarang tak payah suplemen dengan Fiber Up. That to me that alone is the best. Saya nak bagi you 30 kan, saya nak bagi lagi. Nombor 8, nombor 9 saya kata apa? Dia ada hydroxyproline. Dalam ni bila masuk dalam perut kita, bila kena dengan probiotik dia, kita punya prebiotik sebelum kena probiotik. Probiotik tu bakteria, ini kita punya ialah makanan bakteria, kita jamu dia. So dia keluarkan hydroxyproline. Hydroxyproline ni pendek cerita adalah untuk kolagen. Tahu kolagen tak? Nampak tak line saya ni? Line saya ni dalam kan, tapi saya umur 66, tak apa. Kalau you baru umur 36 atau 26 dah nampak line, dah nampak ni, line-line nampak tu. Okey. Nampak tak kat bawah ni? Macam ada kadang-kadang sampai jatuh ke bawah ni semua. You nampak tak kalau orang pakai botok dia jadi macam tu. Cekang macam tu. Tak payahlah botok-botok tu semua. Dah 60 lah kan. Tetapi dia boleh mengurangkan proses penuaan. Ni nampak ni line saya ni. Tak malu cerita nak buat macam mana. Tapi kalau kita biar terus, kita tak jaga, maka kolagen berkurang. Inilah ganti dia. Kita sentiasa kena ada kolagen. Bukan takat untuk awet muda, tetapi juga untuk jaga otot kita, jaga sendi kita. Mantap tak badan kita tu supaya sekurang-kurangnya boleh tahan lah. Kalau Tuhan panjang umur, at least kita boleh pakai lagi. Okey, nombor 9. Kita sambung you nak tahu tak? Mungkin hydroxyproline ni juga, sebab orang dah buat kajian, dia adalah bagus untuk otak. Dan didapati, orang selalu kata, orang Israel ni, tak tahulah you musuh dia tak musuh dia, tapi saya fikir dari segi otak dia orang ada sikit beza lah daripada manusia lain. Sebab mungkin Tuhan bagi dia daripada awal lagi ada makanan jenis mana ni, jenis Arabic gum ni. Jadi kalau saya mengharapkan fiber up ni, memang ada kajian mengatakan siapa yang suka ambil ambil Senegal, Acacia Senegal ni brand, faham tak? Tak fair lah kita cakap brand kita. Ambil Acacia, ambil Arabic gum tu betul-betul yang kelas A, betul-betul otak you akan lebih IQ-nya lebih meningkat. Mungkin dari sudut hydroxyproline tadilah kolagen juga boleh membantu otak kita. Dah ada pun orang-orang yang ambil banyak fiber macam ni, mereka sentiasa tidak ada mental fog. Tahu mental fog? Otak jadi blur je kan all the time. Bibi Yusof, doktor macam mana nak order nanti? You order kat bawah ada PM, kat atas pun ada number-number. Saya tak ambil lah order kan, tolong okey. Harganya semua mampu bilik. Yang penting saya kata apa tadi? Jangan nak kelang kabut nak beli. Okey, saya minta you belajar nombor 10. Nombor 10 ni you kena belajar. Saya nak cerita betul-betul. Sebagai ahli sains, doktor dia kena tak boleh percaya semua. Dia kena study. Orang kata Acacia Senegal adalah terbaik, tapi apa yang terbaiknya? Nombor 1, dia 100% soluble in water. Bila soluble ni dari sudut fiber dia tak boleh soluble terus masuk, lepas keluar dari cirit-birit, tak bagus. Dia kena ada tempat berhentinya supaya dia boleh digest, baru boleh pakai. Tapi untungnya walaupun dia soluble dalam air, tetapi dia tidak digest dalam asid kita, dalam perut kita, usus kita, dia tak kacau. Kenapa dia tak kacau? Sebab dia nak pergi sampai kat bakteria. Yang banyak kat mana bakteria? Usus kecil, dan paling banyak kat mana? Usus besar. Kat situlah proses B12 semua keluar. You jangan anggap tempat tangki you tu teruk kan. Usus kolon kita tu kerja dia bagus. Tapi kalau tak ada soluble fiber ni yang sampai ke sana, semua diproses sampai kat perut hancur, tak boleh lah. Dia kena tinggal indigestible.
So rupanya nombor 10, kebaikan fiber up ni dia boleh sampai ke usus besar sehingga kan boleh dipergunakan oleh kolon kita, ada bakteria kita. Lagi satu ialah dia punya prebiotik yang kita khas buat, kenapa kita nak kelas A, ialah yang boleh 8 kali ganda lebih kuat daripada susu dari sudut konten kandungan prebiotik. Seterusnya masih nombor 10, saya rangkumkan dia punya sains dia. Dia ada banyak mineral-mineral yang terbaik. Saya dah kata tadi, saya dah ambil mineral yang satu badan perlu, maksudnya ada lebih kurang 80 mineral. Tapi dalam 80 mineral ni tak semuanya yang top. Yang top seperti kalsium, potasium, magnesium. Memang 3-4 sodium lagi satu kan. Kat sini tak banyak sodium tapi cukup kalau ada kalsium, potasium, magnesium ni, especially kalsium. Kalsium kalau nak tahu dalam fiber up ni ataupun dalam akasia senegal yang baik, yang bagus, dia ada, kalau you ambil lebih kurang 2 session ni aja. Satu pagi 6 gram, petang 6 gram, lebih kurang 12 gram, dia bersamaan hampir 30 apple. Dia punya kuasa dia. Dah lah 30 apple campur dengan 1 gelas susu lagi. Dia punya perbandingannya. You bayangkan kalau saya cuma ambil 2 ni satu hari, dah cukup macam 30 biji apple. Tak gila kau? Saya pun macam tak percaya je. Rupanya yang dipertikaikannya ialah, yang dimasukkannya kalsium. Dahsyat betul ya. You nak tahu tak, kalsium ni kalau you pergi internet sekarang, type kalsium, kebaikannya you mesti berlari-lari nak cari. Okey, benda-benda yang macam fiber up ni, insyaAllah. Seterusnya, nombor 11. Okey, ini saya kena slow down sikit. Slow. Pasal apa? You nampak saya excited kenapa? Sebab orang yang pernah kena kanser, macam saya 2 kali, okey, 2001 dan 2012. Ingat saya cerita tu, pertama kali ada kemo sebagainya, kali kedua saya pergi natural, se-natural mungkin. Tapi saya tak sedar, rupa-rupanya ada kesan sampingan dengan steroid sebagainya tu boleh menyebabkan sampai kena gout. Lepas tu saya kena gout dah berapa lama, ramai orang dah kenal. Yang Dr. Nordin ni sebenarnya nampak ke atas tu macam boleh pakai, tapi kaki dia semua out. Betul, saya tak mahu lindung cerita saya sebab saya nak kongsi pengalaman. So setelah saya dapat manfaat daripada produk-produk yang lepas, seperti Rextra tu masih bagus, especially Sacha Inci ni, ini memang cun betul untuk penyakit-penyakit tulang. Betul, kawan saya pun banyak yang dah baik. Tapi ni Tuhan sentiasa nak duga saya, dan memang saya redha. Ada lagi 30-40% yang sakit tu sentiasa tak lepas. Bangun pagi tu keras je. Rupanya Tuhan nak suruh saya belajar lagi. Okey, nak cerita lagi. Rupanya kenapa lambat nak baik, bukan sebab tulang dah rosak dan sebagainya, sebab buah pinggang. Rupanya bila orang kena gout, tahu kan, siapa pernah ada adik-adik kena gout kat sini, betul? Maizun, ada adik-adik you buah pinggang? Ya. Ni nak cerita ni, boleh sembuh tak sembuh ni, dengar ya. Saya selalu menyangkakan buah pinggang ni susah nak di-reversekan, walaupun dengan diet yang saya recommend tu ada orang yang dah improve, tapi kadang-kadang ramai lagi yang belum improve. Jadi saya risau bila orang pergi dialisis, macam mana kita nak jawab kat dia ni kan. So hari ni walaupun kita tidak mengatakan yang fiber up ni boleh selesaikan masalah dialisis, tapi kalau stage 1, 2, 3 tu, ni nak cerita seronok ni. Saya dah turun ke stage 2. Tahu tak stage 2? Cuba you tengok saya punya YouTube, di bawah chronic kidney failure. Stage 1 ke atas atau normal, dia kadang-kadang 60% you punya buah pinggang tu masih hidup. You masih tak perlu nak fikir nak ganti buah pinggang berapa. Stage 2 selalunya orang yang dah mula makan ubat. Tak kira lah ubat diabetes ke, high blood ke, macam saya rajin makan ubat orang panggil painkiller. Tahu painkiller tak? Seperti Voltron, seperti apa lagi ya? Voltron, Simflex, pernah dengar tak? Okey, Ibuprofen, setengah orang ambil Constant dan sebagainya. Yang itulah menyebabkan kidney kita boleh rosak. Jadi saya punya dah turun. Last saya tengok 50 something lah, okey. Jadi saya dah risau. Tak payah stage 3, stage 2 pun saya dah risau. Jadi saya duk cari jalan dan ada jawapan dengan Sacha Inchi Oil. Dah cantik, dia naik 59. Saya nak cari ke 60 ke atas. Rupa-rupanya lepas saya cuba dengan fiber up ni, alhamdulillah dah boleh naik balik ke normal. You bayangkan, kalau saya nak tipu, tak ada untungnya.
Saya tak ada lagi sampai 90% ke atas. Anda yang sihat walafiat ni, you sampai dapat 90, tu tak? Ada yang 90 ke atas. Itu result you contoh lah. Saya ada seorang makcik kat Johor tu. Tak salah saya, result makcik Masita ke siapa? Dia 80 ke, walaupun dia makan ubat macam mana, tapi kidney dia tu kental betul. Setengah orang Tuhan bagi genetiknya bagus. Setengah macam saya ni sikit je salah, zoom turun. Tapi saya lawan juga. So saya nak beritahu kat you, takat 1, 2, 3 stage kidney failure tu, you dah boleh lawan dengan fiber up ataupun dengan jenis-jenis prebiotik macam ni. Stage 4 masih lagi berpeluang. Stage 5, you kena dengar cakap doktor betul-betul. Apapun semuanya kena dengar cakap doktor. Tapi especially stage 4 dan stage 5, you tak boleh dengar cakap saya saja. You kena pergi check dengan you punya dia panggil apa, nephrologist. Nephrologist ni dia tahu stage 5 nak kena masuk pakai fistula ke, nak pakai home punya dialysis machine tu ke. Tapi apapun, bila orang dah pakai fiber up macam ni, mereka mendapati walaupun kena dialisis pun dia punya cara panggil recovery dia cepat. Dia tak ada sakit, dia tak ada cramp, dia tak ada lemah. Selalunya orang pergi dialisis ni bukan dia tak reda, dia dah terima. Tapi yang paling dia marah atau dia tak tahan ialah rasa macam lemah, lesu. Sampai dekat 1 petang balik, pagi dah 3 jam, 4 jam dialisis, 1 petang kena rehat. Jadi dia dah rugi 1 hari. Dia rupanya dengan fiber up ni ataupun dengan Arabic gum ni, memang kita boleh improve. Jadi saya fokus kepada siapa yang ada masalah buah pinggang. Kan Tuhan kata setiap penyakit ada ubatnya. Biar doktor mana nak kata temberang, katalah. Bagi saya, asalkan you ikut perintah dia dulu, jangan terus berhenti ubat-ubat yang doktor tu bagi. Tapi bila improve, minta doktor tu kurangkan ubat, termasuk diabetes, blood pressure. Dah memang orang panggil sap-sap-sui lah, senang je. Sekarang ni diabetes, blood pressure, kolesterol, obesity, dengar elok 4 ni, kalau you masih ada, you memang tak dengar cakap saya. Betul. Saya bukan sombong atau riak, minta simpang, jangan bagi saya rasa macam tu. Tapi saya nak tekan kepada anda, selama ni kita dah dicengkam lama oleh gergasi farmasi yang suruh makan ubat sampai mati. Gila betul. Saya cukup geram. Hari ni saya tambah pula dengan fiber up, kita lawan lagi. Pasal apa? Dah ramai orang sehinggakan penyakit. Saya cerita lagi. Dia boleh hilangkan masalah diabetes. Dia boleh turunkan, improve. Dia boleh improvekan high blood pressure. Ni dengan fiber ni, okey, dengan prebiotik ni, okey, lepas tu kolesterol akan turun automatik. Ubat-ubat yang macam statin semua tu, tikuih pun tak mau tengok lagi dah zaman lah ni. Hampa masih duk makan lagi, kacau kan. Okey, Hamiza, orang yang gout memang boleh sangat-sangat. Ni, orang yang tengah bercakap ni adalah Tuhan bagi cubaan. Saya mengharapkan cuma yang ni lah, jangan Tuhan cuba penyakit lain lagi. Dah teruk yang ni satu je saya dah tak tahan. Kanser dulu lebih boleh tahan sebenarnya, gout ni tak boleh tahan, sakit dia. Tapi pendekkan cerita, nombor 15, orang yang obese. You mungkin miss saya punya lecture pada bulan ni sebab saya dah cancel semua lecture saya sebab ialah COVID-19. Kita hormat apa yang patut kita buat, kita buat. Jadi sebelum you dapat dengar, mungkin 2-3 bulan lagi kalau reda baru saya buat balik lecture tu. Sementara tu you ambil fiber up dulu. Pagi 1, petang 1, jaga diet dengan pakai DND diet, confirm 3-4 kg sebulan, cun. Okay, kalau tak boleh juga, memang dia tak ikut pun. Layari drnordindarus.com. Dia punya website, nordindarus.com. Dalam tu saya bagi, cuba tengok Slim for Life punya program kalau nak slim. Tapi dalam tu saya tak belajar tentang fiber up. Hari ni baru ada fiber up. Nombor 16, minda. Didapati apabila prebiotik cukup cantik dan diberi secara mewah di dalam badan kita, bakteria yang bagus memainkan peranan penting untuk memberi you punya minda satu pemikiran yang lebih tenang, lebih waras, lebih komplit. Maksudnya dia tidak akan membiarkan otak you sengsara sangat. Sebab itulah minda tanpa bakteria yang bagus, dia kacau. Kenapa? Ada kaitan minda dengan perut kita. Ni orang putih panggil the gut brain. Okay? Brain and gut dia panggil axis. Dia ada penyambungannya melalui nerve-nerve yang tertentu. Dia ada signal. Dia orang ni macam dua beradik. Sebab tu orang kata, this is your first brain, this is your second brain.
Okey, jaga baik-baik. It's very important. So, nombor 16 adalah untuk otak. Nombor 17, saya banyak tulis ni. Saya nak tengok yang nombor 17. Kadang-kadang ke sana ke sini kan. Nombor 17 dia kata constipation. Memanglah. Inilah ubat dia, constipation. Maksudnya sembelit. Okey, kenapa bila you makan D&D diet selalu banyak sayur, buah-buahan tu, kadang-kadang you sembelit juga sikit sebab kadang-kadang terlalu banyak sayur yang berserat tinggi tapi dia tak sempat kunyah betul-betul. Kita pakai lanyak telan je, ulam-ulam betul kita gigit 3 kali kita telan. Dia sebenarnya kena halus, okey, dia kena jadi soluble sedikit bila sampai ke kita punya usus tu tak payah kerja banyak. Jadi dia tidaklah sangkut. Dia yang sembelit tu kadang-kadang terlalu seratnya tinggi sangat tapi serat yang tak kecil, tak halus. This one dah memang soluble dalam air pun soluble, tetapi bila sampai kat GIT, gut, dia masih lagi ada yang tidak dihadamkan oleh enzim, asid dan sebagainya. Dia cuma soluble, itu yang cantik. Nombor 17 masalah constipation. Lawan dia apa dia? Lawan dia cirit-birit. Rupanya di Afrika mereka tak mewah macam kita kan, ataupun di negara-negara moden ada ubat, ada semua, ada injection semua. Jadi dia orang nak apa? Kalau anak-anak dia orang kalau kena cirit-birit, tak ada cari lain. Ini je jawapannya. Jadi sekarang untuk anak-anak boleh tak makan fiber up? Memang inilah boleh sangat-sangat digalakkan. Kenapa boleh? Dia tidak ada rasa apa, dia tidak ada bau apa, dan dia tidak color, dia tidak bercolor yang sampai nampak gelap. Kalau yang gelap-gelap tu semua dah salah. Dia patut nampak sedikit macam off white, macam kuning-kuning sikit. Itu betul. Dan kadang-kadang you nampak gam dia masih ada lagi kat bawah. Ada sikit dia macam keladak sikit-sikit yang macam gam tu kan. Dan kalau you tak percaya kata saya, kalau you nak try, you ambil yang belum larut tu, you cedok dia, you gigit dia, you makan. Sedap bukan main. Macam gam. Okay? Ada sikit kemanisan kat situ. Masya Allah. Kena buat eksperimen. Sebab tu kalau you pergi kedai-kedai, kadang-kadang dia suruh beli yang ketul-ketul tu kan. Yang tu you boleh rendam, tapi saya tak mau recommend you tu semua sebab saya tak tahu tangan apa yang pegang. Saya tak tahu daripada mana dia datang, ada kayu lagi tak, ada serbuk apa dalam tu. Kalau boleh jangan. Okay, senang je. Ambil yang saya dah proses di GMP factory ni. Okay, nombor 19. Kalau you suka penat, letih lesu je, inilah dia. Okay, sebab kat mana datang energi tu, ingat tak saya cerita tadi short chain fatty acid, dia namanya butyrate. Butyrate tu bagi energi selain daripada karbohidrat. Kan dia pun ada, lagi satu saya cuba nak ingat tadi, apa saya lupa. Protein. Dalam fiber up ni ada lain pada karbohidrat, sedikit fat tak banyak langsung. Proteinnya is a complete protein. Complete maksudnya ada 20 amino acid dalamnya. 9 yang essential tu maksudnya you kena ambil kat luar, body kita tak boleh produce, ada dalam ni. Jadi kalau you hari tu tak makan, memanglah orang duk selalu gaduh, doktor saya tak makan daging, doktor tak boleh makan ikan, telur pun tak boleh, mana nak dapat? Saya kata ada protein tu daripada sayur, daripada carrot dan sebagainya. You tak percaya, dalam ni lagi komplit. Okay, so tak payah gaduh lagi dah. Ambil ni sehari 2 kali beres. Terus nombor 21, yang ni orang lelaki suka dengar. Okay, masalah kelakian. Ada satu profesor kawan saya di Pahang, dia banyak cerita tentang ada orang cuba-cuba bagi respon yang dia pun rasa pelik. Betul ke engkau orang ni? Rupanya kelakian ni bila urat saraf you berjalan baik, urat maksudnya nerve saraf you tu, dan you punya pembuluh darah pun membuka elok, dan you pula kombinasi pula dengan sachainchi oil ni, memang masalah kelakian you kalau yang biasa-biasa, terutama sekali orang yang diabetik, boleh dibantu. Kalau dah teruk sangat saya tak tahulah, tapi yang sikit-sikit tu memang kata orang. Saya tidak fokus kepada benda tu kan. Tapi yang penting yang nombor 21 masalah kelakian. Datang pula masalah perempuan pula nanti. Itu nombor 22 sekarang Nombor 22 sekarang ialah tentang isu mana saya nak tulis tadi. Tapi yang saya nak lari sikit sebelum saya lupa, tadi saya tercakap tentang kanser. Ada orang kanser dah baik pun.
Ingat, saya tak kata ini sebagai ubat kanser, tak. Saya mengatakan ini sebagai membantu memulihkan apabila imun sistem kita kuat, apabila kita punya bakteria baik tu dah buat kerja, dia mengeluarkan banyak army kita dan polis kita untuk pergi attack. Kita pergi bom balik tempat-tempat yang dah mula nak tak mau dengar cakap. Maksudnya gangster lah tu kan. Tumor, kanser, ketumbuhan semua tu kita attack. Sampaikan kalau orang ada cyst, nombor 26 saya tulis kat sini, ovarian cyst. Jadi orang yang ada fibroid, ada cyst kat ovary dan sebagainya, tolong cuba dulu sebelum you pergi operate. Saya tak kata tak kena operate, saya kata cuba dulu. Baik. Saya nak tambung sikit nombor 23, mana dia? Nombor 23 ialah irritable bowel syndrome, IBS. Ada reflux, ada GERD, ada dyspepsia. Semua jenis gastrik. Tolong cuba ni. Nombor 24, appetite. Orang yang lemah ataupun kurang berselera adalah sebab-sebab tertentu, mungkin stres, mungkin demam, baru baik daripada keluar hospital. Cuba ambil fiber up ni, insyaAllah. Nombor 25, saya kata tadi, autoimmune, best of the best. Sebab apa? Bila leaky gut dah kurang, autoimmune kita berkekurangan. Nur Izzah, Arabic gum memang bagus. Makcik saya masalah buah pinggang tahap 3. Oh, tengok tu. Tadi saya baru cakap tahap 2, saya dah takut. Ni tahap 3 ni. Minum Arabic gum 3 bulan, doktor cek, bacaan normal semula. Masya Allah, rezeki. Kita cerita ni bukan nak menunjuk. Kita cerita ni nak membuktikan, bukan saya cakap seorang. Ramai dah. Sebab tu yang nombor 1 saya tulis dari sudut penyakit yang boleh dibantu ialah buah pinggang. Kalau buah pinggang cantik, banyak penyakit yang boleh kita kurangkan. Especially nombor 2 ialah selain pada organ buah pinggang ialah liver. Dua ni kalau you jaga, dan liver saya tulis nanti nombor 40. Liver pun dia boleh tolong jaga. Baik, kita habis dulu. Nombor berapa? 25, 26 ovarian cyst saya dah kata. 27 smoker. Orang yang smoke, isap rokok, you punya paru-paru selalu kadang-kadang rosak kan. Saya tak kata you ambil fiber up nanti you boleh isap banyak-banyak. Kalau you nak baik, selepas you nak berhenti ke apa, nak mengurangkan, jadi tak teruk you punya pernafasan, ambil fiber up ni. Okey. 27, 28 saya tulis kat mana lagi? Banyak benda saya tulis. Seronok ni hari ni. Pasal apa? Kalau dapat satu produk macam ni, dia boleh bantu berbagai jenis penyakit. Kan tak payah you pergi beli macam-macam tu tak. 28 yang ni mandul. Tahu mandul? Susah nak dapat anak. Kalau kanser ke, kalau ada kemandulan ni, cuba you ambil banyak sikit daripada 1 pagi 1 malam. You ambil 1 pagi, 1 tengah hari, 1 petang, 1 malam. Jadi 4 sesi ni 1 hari, lebih pun tak apa. Sebab apa, kita nak cuba betulkan balik you punya hormon sebenarnya. Mungkin kesuburan you ada kaitan dengan bakteria juga. Okey. 28, 29. Nombor 29 saya nak cari kat mana dia. Saya tulis tu berterabur sikit sebab bila idea datang, bila ilmu datang, kita tulis. 29 dah pergi ke mana dah. Okey, tapi tak apa. Saya nampak yang nombor 30 dulu. Okey. Nombor 30. 9 dah lari. Saya dapat nanti saya bagi balik. Okey, sorry. Asalkan saya janji 30 kan, saya akan bagi lebih. 30 ialah joint dan sakit-sakit badan, tulang, sendi. Yang ni orang osteoarthritis cukup suka dengar. Okey, dan ada kaitannya. Tadi nombor 29 adalah kekuatan untuk tulang. Tulang kita memang orang perempuan terima sekali, please, daripada you nak beli susu banyak-banyak, kalsium yang paling banyak datang dari sini. Okey. Saya nak cerita apa ni? Saya ingatkan nombor 31 ialah buah seh. Nombor 32 ialah semua jenis ulcer. Tahu tak? Ulcer of the stomach, ulcer kat luar. Setengah orang dia buat macam paste ataupun serbuk tu boleh tabur ke atas kudis-kudis kita. Tapi ulcer yang saya masuk kat sini ialah ulcer in the stomach. Okay? Tapi yang ni pelik sikit. Yang nombor 33 ni. Ada orang kata bila dia rajin minum fiber up ni, dia senang bangun pagi. Yang ni saya belum tahu kok mana datang dia punya. Mungkin dia tidur nyenyak lah kot kan. Okay? Tapi kalau siapa tak tidur langsung, tak gunalah bangun pagi awal sangat pun. Make sure you cukup tidur dahulu. Nombor 33, inflammation. Radangan. Orang yang suka dapat inflam merah, bengkak dan sebagainya, dan suka batuk-batuk. Ni zaman-zaman batuk ni jaga baik-baik. Amalkan ni. Okay, fiber up. Next, nombor 34. Janji 30, saya bagi lebih tak apa
Boleh Muhammad Razi boleh Bagi lagi. Sebab apa? Bagi you puas hati ke ni. Nombor 34, asma. Nombor 35, apa dia 35? Saya nak cari. Nombor 35, stroke. Atau orang yang tengah koma, kalau boleh you bagi kod melalui NG tube tu. Kan daripada you jolok susu dah lah tak bagus. You gantikan makanan yang terbaik di dunia. Buat masa ni yang terbaik, yang simple, tak ada rasa apa. Budak kecil baru lahir pun boleh diminum sikit-sikit. Maksudnya lah bukan baru lahir, dia tak boleh lah ambil ni kan. Tapi selagi mana dia dah boleh minum apa dia punya air sirap dan sebagainya tu, budak-budak daripada dia minum Coca-Cola semua, inilah gantinya. Faham? Stroke boleh. 36, asma. Saya dah cerita belum asma? Wow, siapa ada asma peluang baik ni kan. Gastrik saya dah cakap tadi. Cirit birit, yes. Ada masalah paru-paru. Ni kan ada kaitan dengan COVID semua ni. Kalau siapa-siapa yang tak simpang jangan kena. Tapi kalau you biasa-biasa flu pun, untuk masalah asma dan paru-paru, ini jawapannya. Okay. 36, 37 dah saya dapat kat sini. Saya nak cari yang top-top je. Yang kecil-kecil tak usah cerita lah kan. 37. Mana dia nombor 37 tak nampak ni pun. Okey, tak apa. Saya nampak 38 kat sini. Gigi. Wah, ada sampai ke gigi rupanya. Ada orang di Afrika sana dah buat kajian tentang kekuatan gigi dan kesihatan gigi, supaya gaham-gaham kita susah nak berdarah dan sebagainya bila kita gosok dan sebagainya tu. Ada orang sampai kadang-kadang sensitif, faham tak? Bila tua ni kita pergi scaling, tahu tak? Sampai 2-3 bulan duk nyilu je, faham tak? Tak payah nak apa dine brand-brand tu. Ni dia, you ambil ni, you minum ni, dan ambil powder tu you gosok hari-hari. Tengok, bagi tahu kat saya. Saya tahulah sebab orang yang selalunya atas pada 5-60 ni mesti ada perkara-perkara yang pelik-pelik macam ni. Sakit gigi, apa lagi, nombor 38, 39, kuat tulang. Nombor 40, saya dah kata tadi, ada satu kaitannya dengan liver. Dia boleh menyelamatkan kita punya liver. Banyak 41 kata orang bila lepas cesarean atau lepas ada luka-luka kat mana-mana, you boleh cepat sembuh. Last saya bagi 44, ada penyakit jantung pun boleh lega. Free radical yang senang sangat dapat masalah kulit, masalah penyakit dan sebagainya, ada kaitan dengan free radical. Yang antioksidan semua tu betul lah. Tapi saya nak tutup cerita, you boleh ambil serbuk ni, tabur ke atas you punya mi ke, ni lah kan sebagai topping, tahu tak? Nak bubuh atas salad-salad ke, you cuba buat tengok. Saya kat D&D Diet, minggu depan saya nak suruh dia orang cuba buat burger. Lepas tu saya nak suruh tabur sikit fiber up ni. Saya nak tengok dulu jadi macam mana. Eksperimen, kot lah dia rosak makanan ke apa. Tapi tak mungkin sebab dia adalah juga makanan yang tak ada rasa apa, tapi ada banyak manfaat. Tidak mengganggu warna sebab dia cuma keputih-putihan, kekuning-kuningan sedikit. Dan paling penting, rasa dia memang tak ganggu apa-apa pun. You buatlah masakan. Saya nak cuba buat dalam koktail untuk orang kanser. Saya nak banyak masuk ni lain kali. Tuhan pun kenapalah gerakkan hati saya baru. Orang lain dah jumpa lama, saya baru jumpa sekarang. Tetapi rupanya Tuhan nak tunjukkan bahawasanya nak jumpa yang grade yang terbaik. Jadi saya cuba menjanjikan anda, di belakang nanti anda tengok MAL number, ada tulis kat belakang ni. You nanti tengok sendirilah ada MAL number membuktikan dia dah buat kelulusan yang terbaik. Ada expiry date supaya takut-takut nanti masuk angin dan sebagainya, tak tahulah. Yang penting kita ada jawapan hari ini melalui ayat Al-Quran sendiri yang ada tulis mana dan salwa tu. Hari ini saya recommend pada anda satu fiber up sachet inci. Untuk yang tak ada dalam fiber up ialah omega 3. So saya terpaksa ganti dengan sachet inci oil. Tapi sebagai insurans selalu saya ambil R extra. 3 ni dah cukup. 1, 2 dan 3. Okey. Lepas tu bila dah pegang-pegang macam ni, apa you buat? Jangan lupa kepada RX Viro. Pernah dengar RX Viro ni? Okey. RX Viro ni yang saya buat sendiri, baru keluar minggu lepas. Pegang banyak-banyak tempat pun. Okay, katakanlah kita buat kerja kat office kat luar, banyak pegang tangan, pegang tangga, pegang lift, pegang tandas lah semua. Spray tandas you dulu, okey.
nak masuk tandas tu bawa ni. Jadi sekarang saya bawa ni pergi mana-mana pun boleh. Bye bye, kita jumpa lagi. Saya tak sebut nama anda sebab tak sempat, terlalu banyak poin hari ni. Suryani, Nurul Shifa. Orang Singapura nak order boleh, together. Kan sekarang ni bulan ni ada promo kan, ada diskaun kan. You ambil lah kesempatan. Fiber up pun saya bagi, walaupun baru keluar, sepatutnya tak ada promo lagi, tapi tak apalah. Musim Covid ni tak boleh berkira sangat. Bagi je, orang pun tengah sedih, kita bagi happy sikit. Untuk ejen-ejen semua tu, I tak ada sangat ejen, banyak yang pakai online je, tapi tak apa, mungkin saya terbuka fikiran. Ejen ni bukan saya tak mau bagi, tapi kadang-kadang dia orang buat songeh sikit, kadang-kadang dia undercut lah price macam-macam lah. Kita kan nak niaga elok je, tak mau bergaduh-gaduh. Tapi insyaAllah, okay. Puan Sri Wada, salah baca nanti Puan Sri Vida pula nanti, okay. Puan Sri Wada, thank you Puan Sri, thank you Puan Sri. Okay, Fifi Azhar, Aisyah Gani, macam mana nak order? Semua tengok kat atas ataupun tengok kat bawah. Lepas saya buat video ni, selalunya saya akan type dia punya number admin saya. Admin saya tengah risau sekarang, dia tengah mesti dibanjiri oleh PM. Tapi anda kena sabar kalau dia terlambat sikit. Ada lebih kurang 2 atau 3 yang saya akan buka online nanti. 3 tu berapa doktor, semua tanya. Okay, bagus, you tanya berarti you minat kan. Tapi jangan minat saja, kena faham apa yang saya cakap. Okay, saya tak nak jual produk yang tidak ada manfaat kepada diri saya dulu. Kalau saya tak boleh minat, saya tak boleh makan dan tak ada manfaat pada saya, sorry, anda beli kat tempat lain. Okay, sebab apa? Banyak lagi orang niaga, betul tak? Bukan kita je. Auna, apa khabar? Nama Auna Marbunga. Ini nama brand ke? Okay, Shikin Hussein. Arabic Gum brand lain tu boleh juga. Saya tak boleh komen sebab saya dah belajar. Ada banyak jenis grade. Kalau terlalu murah sangat, nampak putih sangat, itu nombor 1, jangan beli. Itu saya marah betul. Sebab apa? Saya dah belajar daripada owner, importer dan sebagainya. Kita belajar daripada orang Sudan sendiri. Dia kata ramai orang Malaysia ni tak tahu nak pilih. Manalah saya pun tak tahu dulu kan. So kalau dia bawah pada 10-11 ringgit tu, kalau boleh tak payahlah. Okay, kadang-kadang takut nanti dia bagi grade-grade yang tak saya tak tahulah kan. Okay, tapi kalau apa pun you tengok, kalau berhasil, betul lah tu. Okay, Frankenstein sama dengan frankincense tak sama, tapi dia juga ada kebaikannya. Kadang-kadang you pakai untuk bauan dia pun bagus. Rose Niza bagus. Hasnah Ahmad, Sacha Inci dah makan, very good. Okay, sambung terus. Sebab apa? Sacha Inci ni kebaikannya, magicnya Tuhan bagi untuk orang sebelah Amerika Selatan pula. Tuhan ni maha kaya. Afrika dia bagi yang ni. Malaysia dia bagi apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit bukan kita punya pun asal-asal kan. Bagi getah. Getah pun bukan asal kita. Kita apa dia? Fikir-fikir. Tin dulu. Ataupun minyak. Ataupun apapun. Apa yang penting ialah setiap negara, setiap benua ada dia punya magic show-nya. Jadi yang ni magic show untuk orang miskin. Di utara Afrika. Di bawah Afrika tu banyak lagi. Dia orang ada minyak zaitun, ada minyak rooibos tea. Saya nak cuba buat masuk rooibos tea pula. Sebab dah recommend tea bagus. Tak ada jawapan, orang tanya tea apa, saya selalu kata green tea saja. Okay Desmond, thank you very much. Apa tu, durian? Yup, apa you kata tadi? Boleh, kalau sekali-sekala apa saya? Lenoi, how to pronounce? Okay, boleh tak orang pregnant? Orang pregnant pun boleh. Orang tengah menyusu pun boleh. Wajib sebenarnya. Saya baru tahu ada satu makanan Tuhan bagi untuk sesiapa pun boleh. Tidak ada larangan dan dia bukan ubat. Dia adalah makanan tambahan. Suzeti, Natrah Muhammad, Fazli. Thank you very much Zambra. We have coconut. Why not? Yes, silakan. One of the best. Okay. Bagi lagi sekali, love. Saya nak tengok untuk goodbye kepada kawan-kawan kita yang tengah sakit atas hospital punya bed, tengah isolation dan sebagainya. Kita ucapkan semoga mereka cepat baik. Jangan lupa ambil banyak citrus fruits ataupun citrus drink. Jangan lupa kepada air kelapa. Bye bye, kita jumpa lagi. Jangan lupa order fiber up. Fiber up. Jangan lupa order R extra dan Sacha Inci. 3 ni dahulu cukup. Kalau tidak pening kepala. Kalau tak ada duit, yang ni dulu cukup. Okay, saya tahu tak semua orang mampu beli semua kan, tapi bagi saya yang ni wajib. Cukup dulu. Thank you, love all of you.
I'm sorry I take so much of your time. Your Sunday is very precious. I belum makan lagi hari ni. Tengah hari ni nak cheat day atau tidak? Tak boleh kot. Sebab apa? Semalam dah cheat day. Ambil apa tak juga. Semalam saya makan tosai. Tosai. Bukan tosai. Chapati. Chapati. Yes. Ya. Tapi saya ambil sikit wife I punya nasi biryani kambing. 2 mulut. 1, 2 saya ingat lagi. Kambing dia pun jadi tak berapa sedap dah sekarang. Dia punya nasi biryani pun keras sikit semalam. Tak. Kalau nak cheat pun, make sure you cheat makanan yang sedap, betul tak? Kalau tidak, tak boleh modal, betul tak? Hari ni nak cari apa, nanti kita fikirkan. So, kalau sempat saya show tempat-tempat yang kita pergi makan semua. Yang penting, jangan lupa jaga prebiotik anda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.